A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Iaitu mereka orang yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya dari segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, yakni petunjuk oleh Allah SWT, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 18. Yang ana hormati Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, yang di-Ketua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, Ustaz Muhammad Zulkhairi bin Zulhasnan, Timbalan yang di-Pertua 1 Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir, barisan saf kepimpinan, sahabat, ikhwah, akhwat, ahli keluarga yang berada di Mesir maupun yang di Malaysia. Mudah-mudahan semuanya dalam sihat dan mendapat redha Allah SWT. Setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah SWT kerana Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala menyusun lagi dan memberi keizinan kepada kita untuk bertemu, untuk meneruskan pembentangan ataupun perkongsian daripada kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Muti untuk siri yang ke-11. Jadi sahabat pendengar dan penonton sekalian, ayat daripada surah Az-Zumar ayat ke-18 tadi memberi satu mesej kepada kita bahawa untuk kita sama-sama menjadi satu golongan yang mendengar, sentiasa berusaha untuk mendengar pedoman daripada Al-Quran, nasihat daripada Al-Quran, peringatan daripada Al-Quran. Kerana orang yang mendengar pesanan-pesanan daripada Al-Quran ni adalah orang yang mendapat hidayah Allah SWT. Dalam satu ayat Quran lain, dalam surah An-Nahlu ayat ke-78, Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia ni dari segi proses penciptaan manusia. Allah Ta'ala mulakan daripada memberikan nikmat pendengaran. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala mengeluarkan kita ni daripada perut ibu kita dalam keadaan kita tak tahu apa-apa. Satu perkara pun kita tak tahu. Kemudian Allah menjadikan bermula daripada as-sam'u, pendengaran. Kemudian barulah datang al-absar. Kemudian baru al-afidah. Kalau kita tengok ayat Quran yang menceritakan tentang bagaimana panca indera manusia ni, semua ayat sama. Bermula daripada pendengaran, kemudian barulah penglihatan, dan kemudian barulah hati, afidah. Jadi memberi kepada kita satu gambaran bahawa pentingnya panca indera pendengaran ataupun telinga ni untuk kita mendengar hidayah Allah SWT. Pendengaran ni adalah medium ataupun wasilah untuk kita dapat hidayah Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala bagi kita panca indera ni untuk membantu kita melaksanakan ketaatan dan pengabdian diri kita kepada Allah SWT.
Jadi Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama berada dalam satu majlis ilmu untuk kita dengar peringatan berkongsi ilmu dan berkongsi iman, supaya hari ini bertambah lagi keimanan kita kepada Allah SWT dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan perjuangan baginda. Okay. Jadi insyaAllah pada kelas hari ini siri ke-11 kita akan sambung untuk tajuk Bai'atul Aqabah Al-Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Dalam siri yang lepas kita dah tengok macam mana Rasulullah SAW memperkenalkan diri baginda sebagai seorang Nabi, sebagai seorang utusan Allah SWT kepada kabilah-kabilah yang datang ziarah ke Mekah pada musim haji. Sehingga di akhir cerita untuk yang siri lepas Rasulullah dipertemukan dengan satu halaqah dari beberapa lelaki daripada Khazraj yang sedang duduk-duduk kan. Kemudian Rasulullah duduk sebentar dan menceritakan tentang Islam sehingga akhirnya mereka ni menerima Islam. Dan bukan hanya menerima Islam sahaja, bahkan berjanji kepada Rasulullah untuk menceritakan pula tentang Islam ni kepada kaum mereka di Madinah nanti, dan berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah pada tahun hadapannya lah. Jadi cerita tersebut bersambung ketika mana golongan daripada Khazraj ni tadi pulang ke Madinah, dan mereka ni menyebarkanlah agama Islam yang diajarkan oleh Nabi. Okay. Jadi bagi yang ada kitab boleh buka muka surat 116. InsyaAllah kita baca. Okay. Bai'atul Aqabah Al-Ula. وانتشر الإسلام خلال تلك السنة في المدينة ولما كان العام الذي يليه وفى الموسم من الأنصار 12 رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وكانت بيعة النساء ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال وكان منهم أسعد بن زراعة ورافع بن مالك وعبادة بن صامت وأبو الحيثم ابن التهان. Okay. Jadi ketika mereka pulang ke Madinah, dan waktu tu Islam ni tersebar, Islam ni makin tersebar di Madinah dalam keadaan Rasulullah belum pernah sampai lagi Madinah, tapi Islam dah tersebar dulu. Sehinggalah sampai pada tahun hadapannya, musim haji tahun hadapannya, telah ada 12 orang Ansar yang telah memeluk Islam, dan mereka ni berjumpa semula dengan Rasulullah di Mekah di satu tempat bernama Aqabah, dan akhirnya mereka ni berbai'ah kepada Rasulullah. Dan disebut juga bai'ah ni sebagai bai'atun nisa. Nanti akan diceritakanlah kenapa dinamakan sebagai bai'atun nisa. Dan siapakah yang terlibat dalam bai'atul Aqabah yang pertama ni adalah antaranya yang disebut As'ad bin Zura'ah dan Rafi' bin Malik, Ubadah bin Samit, Abu Haytham Ibnu At-Tihani. Diorang ni adalah di kalangan pembesar-pembesar Madinah ataupun pembesar-pembesar kaum pada waktu tersebut, pembesar kaum Aus dan Khazraj. Jadi satu riwayat daripada Ubadah bin Samit ni kata apa? Qala kunna 12 rajulan faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alu bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Ubadah kata apa? Satu hari ketika bai'ah ni terjadi kan, kami ni ada 12 orang. Kami ada 12 orang duduk di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata apa? Berbai'ahlah kalian, ataupun berjanji setialah kalian denganku, yakni dengan Rasulullah, dengan cara apa? Tidak mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu pun. Alla tusyriku billahi syai'a. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tasriku,
dan janganlah kalian mencuri. Yang ketiga, wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Yang keempat, wala taqtulu auladakum, janganlah membunuh anak-anak kalian. Kemudian, wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu baina aidikum wa arjulikum, janganlah kalian berbohong ataupun melakukan fitnah ataupun tuduhan yang dengan sengaja, yang diadakan sama ada untuk diri kalian ataupun untuk orang lain. Kemudian yang keenam, wala ta'suni fi ma'ruf, janganlah kamu derhaka dalam perkara kebaikan. Okay, itu adalah 6 perkara yang mereka bai'ah bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sambung lagi, faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah, maka barang siapa yang setia atau dan berpegang janji dengan apa yang disebutkan, maka bagi kalian adalah ganjaran di sisi Allah SWT. Wa man asaba min zalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratul lah. Maka barang siapa di antara kalian yang melanggar bai'ah ini dan diberi hukuman ketika di dunia, maka itu adalah sebagai penghapus dosanya ketika di dunia, kafaratullah. Kemudian Rasulullah sambung lagi, wa man asaba min zalika syai'an fasatarahullah fa amruhu ila Allah. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak melaksanakan janji ni, tetapi Allah SWT menutup kesalahan tersebut, maka itu semua adalah terserah kepada Allah SWT. In sya'a aqabahu, kiranya Allah kehendakkan, maka Allah Ta'ala akan hukum. Wa in sya'a afa anhu, tapi sekiranya Allah menghendakkan untuk maafkannya, maka Allah akan memaafkannya lah. Qala Ubadah bin Samit fabaya'nahu ala dhalik. Kemudian Ubadah, salah seorang daripada ahli yang berjanji itu, menyebutkan ada orang menyahut perjanjian Nabi ni dengan menyebutkan fabaya'nahu ala dhalik. Mereka ni pun berjanjilah dengan Rasulullah untuk tidak melakukan larangan-larangan yang disebut tadi. Okay. Kalau kita tengok isi daripada larangan-larangan dan peringatan yang Rasulullah sebutkan dalam perjanjian Aqabah ni, dia adalah perkara asas dalam Islam. Dan perkara-perkara inilah yang sebenarnya akan menjaga dan membina individu Islam dan satu masyarakat Islam tu. Dan bila Rasulullah sebut ni adalah sebagai satu larangan, dia menggambarkan bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah pada waktu tersebut. Maksudnya bila Rasulullah kata jangan mensyirikkan Allah SWT, maka sebenarnya pada waktu tersebut orang-orang Arab zaman Jahiliyah ni sangat berleluasa dari segi mensyirikkan Allah SWT. Mereka ni kita kenal sebagai satu kelompok yang menyembah berhala. Di sekeliling Kaabah pada waktu tu dikatakan terdapat 360 jenis berhala yang disusun di sekeliling Kaabah. Sebab bagi diorang satu hari satu berhala. Jadi cukup setahun 360 hari, maka ada 360 berhala. Nak kata dahsyatnya kesyirikan yang berlaku dalam kalangan orang Arab Jahiliyah. Mereka ni kenal Allah SWT, tapi dalam masa sama mereka mengadakan juga sembahan lain di samping Allah SWT. Okay. Dan sama juga dengan jenayah-jenayah yang lain. Mereka ni hidup dalam satu masyarakat yang hidup dalam keadaan suka mencuri, suka mengambil hak orang lain, menzalimi hak orang lain, menindas golongan-golongan lemah. Sebab tu Rasulullah pesan untuk mereka ni tidak mencuri. Dan seterusnya, wala taznu, tidak berzina, menggambarkan rosaknya keadaan masyarakat dari sudut sistem kekeluargaan. Perempuan ni adalah hamba yang boleh dibuat sesuka hati, boleh ditukar-tukar, tukar mak, tukar anak perempuan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mereka ni orang Arab, masyarakat Arab Jahiliyah ni hidup dalam keadaan membunuh anak mereka. Kalau kita
kalau kita tengok jenayah membunuh anak ni ada sejak daripada zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa AS juga adalah salah satu mangsa bayi yang hampir dibunuh, tetapi dengan kuasa Allah SWT diselamatkanlah dan berjumpa dengan Asiyah dan Fir'aun. Jadi masyarakat Mekah pada waktu ni mereka terkenal dengan suka membunuh anak perempuan. Bunuh anak perempuan. Sebab bagi mereka anak perempuan ni adalah ibarat membawa malang dan nasib yang buruk kepada keluarga-keluarga ataupun kabilah yang ada anak perempuan ni adalah sebagai satu benda yang memalukan. Jadi mereka ni akan bunuh anak-anak perempuannya. Jadi semua ni menggambarkan betapa dahsyatnya dan runtuhnya akhlak masyarakat Arab Jahiliyah. Disebabkan itu Nabi Muhammad SAW berpesan ketika dalam bai'ah ni untuk mereka ni meninggalkan segala perkara-perkara buruk dan perkara-perkara yang maksiat. Okey. Kemudian sambung lagi perenggan seterusnya. Falamma aradul insiraf ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum Mus'ab bin Umair wa amarahu ay yuqarri'uhum al-Quran wa yu'allimuhum al-Islam wa yufaqihuhum fid din fakana yusamma muqri'ul Madinah. Kemudian setelah Rasulullah bersama 12 orang Ansar tadi selesai berbai'ah dan bersurai, Rasulullah menghantar seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, yang mana tugas Mus'ab bin Umair ni adalah untuk membacakan Quran kepada orang-orang Madinah dan mengajarkan mereka tentang Islam serta mengajarkan tentang agama, hukum hakam agama, sehinggalah digelar Mus'ab ni sebagai Muqri'ul Madinah. Okay. Mus'ab bin Umair ni adalah salah seorang sahabat Nabi yang antara yang awal masuk Islam, dan dia ni Sayyidina Mus'ab ni dikenali sebagai seorang sahabat yang hartawan, orang yang terkenal lah dengan kekayaannya ketika di Mekah sebelum masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, Sayyidina Mus'ab ni meninggalkan segala kemewahan yang ada hanya kerana menyahut seruan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Sayyidina Mus'ab ni duduk di Madinah, meninggalkan Mekah untuk menjalankan tugasnya di Madinah, Sayyidina Mus'ab duduk bersama seorang lagi sahabat yang bernama As'ad bin Zirarah. Dan sepanjang Sayyidina Mus'ab ni berada di Madinah, beliau ni berjaya mengislamkan bukan hanya orang yang rakyat biasa. Bahkan Sayyidina Mus'ab ni berjaya mengislamkan di kalangan pembesar-pembesar kaum. Pemimpin-pemimpin Aus dan Khazraj berjaya diislamkan oleh Sayyidina Mus'ab, dan satu kejayaan yang besar kepada dakwah Islam. Dan diceritakan Sayyidina Mus'ab ni sangat bersungguh-sungguh menceritakan tentang Islam kepada orang-orang Madinah ni, sehingga tak ada satu pun rumah yang tinggal di Madinah ni yang menolak Islam. Bermaksud semua rumah yang Sayyidina Mus'ab singgah dan menceritakan tentang Al-Quran, membacakan ayat Al-Quran dan sebagainya, akhirnya mereka ni memeluk Islam. Sehinggalah cukup setahun, Sayyidina Mus'ab pulang semula ke Mekah sebelum musim haji tahun seterusnya, dan dengan gembiranya menghabarkan kejayaan dakwah ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu dah selesai lah untuk bahagian cerita. Kemudian kita terus masuk pada bahagian al-ibar wal izat, pengajaran dan pedoman. Okey, baik. Yang pertama sekali penulis Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti
memberikan satu persoalan kepada kita, ara'aita kaifa bada'a at-tahawul fi tabi'ah ma kana yulaqihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam tuwali hadhihi sanawat allati khalat min umri bi'athatihi sallallahu alaihi wasallam. Menatakan satu persoalan kepada kita untuk kita tengok macam mana berlakunya perubahan suasana dakwah Nabi ni setelah 11 tahun mula berdakwah. Jadi sebenarnya peristiwa Bai'atul Aqabah ni adalah titik permulaan berlakunya perubahan suasana dakwah Nabi, yang kalau sebelum ni berbentuk Nabi ni seolah-olah Islam ni tak ada sinar lagi kan. Maksudnya ditolak dan tidak mendapat penerimaan yang baik. Jadi daripada peristiwa Bai'atul Aqabah ni sebenarnya telah mengubah suasana dakwah Nabi ni, seolah-olah kesabaran Nabi selama 11 tahun berdakwah ni mula membuahkan hasil. Dan segala usaha-usaha mula menunjukkan natijah yang baik. Mulanya penerimaan Islam. Laqad aina as-sabru. Kat sini Syekh sebut kesabaran Rasulullah ni telah membuahkan hasil, membuahkan sesuatu. Wa bada'al juhdi yuthmir, dan usaha-usaha pun telah berbuah. Wastaghladha zar'i da'wah wa akhadha yastawi ala suqihi liyu'ti an-natijah was-samar. Walakin falnaltafit maratan ukhra. Akan tetapi Syekh menekankan kepada kita untuk kita tunggu dulu sebelum kita tengok kejayaan yang bakal dicapai oleh dakwah Islam ni. Tengok macam mana kesabaran Rasulullah. Selama 11 tahun. Laqad ra'ayna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yuqassiru da'wah ala qaumihi min Quraisy alladhina lam ya'lu juhdan fi idhaqatihi kullu asnafil mihan wal masaib. Kita semua telah menyaksikan sejak daripada awal dakwah Nabi, menyaksikan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdakwah ni khusus ataupun berfokus kepada kaumnya sahaja, kaum Quraisy. Yang mana kaum Quraisy ni adalah satu golongan yang sentiasa menolak seruan Nabi, malah memberikan cabaran dan kesakitan kepada Nabi. Bal kana yadkhulu bainal qabail al-atiyah min kharij Makkah min syattal jihad wal atraf bi munasabah mausimil haji. Bahkan Rasulullah masuk ataupun berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang daripada luar Mekah, yang datangnya daripada pelbagai negara, pelbagai tempat, terutama ketika musim haji. Fa yu'rid nafsahu kadilalin alaihim wa yad'uhum ila bida'ah ad-din wa kanzu at-tauhid. Rasulullah bertemu dengan mereka dan memperkenalkan diri Rasulullah ni sebagai seorang utusan Allah SWT yang membawa agama dan tauhid. Wa yadhhabu wa yuji'u bainahum fala yara mujiban lahu. Akan tetapi tak ada satu pun kabilah yang menerima seruan Nabi tersebut. Rawa Ahmad wa ashabu sunan wal hakim wa sahahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'rid nafsahu 'ala an-nas bil mausim fayaqul hal min rajulin yahmiluni ila qaumi fa inna quraisyan mana'uni an uballigh kalami rabbi. Sehingga mana ketika Rasulullah bertemu dengan kabilah-kabilah tadi, Rasulullah berkata apa? Ada tak di antara kalian yang nak bawa aku bertemu dengan kaum kalian? Kerana di sini orang-orang Quraisy melarang aku untuk menceritakan tentang wahyu Tuhanku. Jadi Rasulullah setiap kali bertemu dengan kabilah yang Rasulullah jumpa, Rasulullah sebut ni, nak tak bawa aku bertemu dengan kaum kalian untuk aku ceritakan tentang agama baru, agama daripada Tuhanku.
Jadi kat sini antara yang kita dapat ambil lah, yang dapat kita fokuskan dan perhatikan. Pertama, Syekh tadi menekankan berkaitan macam mana kesabaran Nabi. Kesabaran ni adalah satu sifat yang sangat penting dalam hidup seorang Muslim. Bahkan sangat penting bagi seorang da'i. Sabar ni adalah pembantu kepada setiap perkara dalam kehidupan kita. Kalaulah Nabi ni tidak sabar, mungkin kejayaan ataupun Islam yang hari ni kita dapat, mungkin kita tak dapat nikmatilah Islam sampai hari ni. Dan bila cerita tentang sabar ni, dalam satu kitab usul dakwah, Dr. Abdullah Karim Zaidan menyebutkan ada satu poin lah yang sebut as-sabru billah walillah. Sabar ni adalah dengan sebab Allah dan kerana Allah. As-sabru billah ni bermaksud kita, seorang Muslim ni dia mampu bersabar kerana atas izin Allah SWT. Sebab tu kalau dalam Al-Quran kita ada jumpa ayat satu doa yang supaya Allah Ta'ala melimpahkan kesabaran dalam hati kita kan. Rabbana afrigh alaina sabra, Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran, sifat sabar. Ataupun dalam ayat lain, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah dan tidaklah kesabaran wa ma sabruka, dan tidaklah kesabaran kalian dengan izinku kan, illa billah. Bermaksud kalau kita kena minta Allah bagi kesabaran dalam diri kita. Okay. Tu as-sabru billah. Kemudian as-sabru lillah. Dan sabar kita ni adalah semata-mata kerana taat dan untuk mencari redha Allah SWT. Okay. Kemudian yang kedua, kita tengok macam mana sifat Rasulullah ataupun kuduah yang Rasulullah tunjukkan, bahawa ketika berdakwah ni Rasulullah tidak fokus pada satu-satu kaum saja, bukan hanya kepada kaum Quraisy, bahkan orang-orang di luar Mekah. Kat sini Rasulullah nak ajar kepada kita di antara kelebihan Islam ataupun keistimewaan Islam ni, dan sebenarnya sifat semua jari Islam tu sendiri adalah bersifat al-alamiyah, bermaksud universal untuk semua manusia, bukan khusus kepada kaum tertentu. Seperti mana Allah SWT firman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, dan Allah SWT tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk keseluruhan manusia, kaffatan linnas. Ataupun dalam ayat lain, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ni adalah Rasulullah yang diutuskan kepada jami'a, kepada sekalian manusia. Okay. Jadi Rasulullah telah membuktikan dalil tersebut dengan bijaksana yang Rasulullah ni memanfaatkan. Kalau waktu sebelum Bai'atul Aqabah ni, Rasulullah manfaatkan setiap kali musim haji, Rasulullah akan turun untuk bertemu dengan manusia daripada semua tempat. Jadi apa yang kita boleh ambil lah hari ni, kalau kita sebagai seorang pendakwah ataupun seorang da'i, kita kena manfaatkan semua medium dan peluang yang kita ada untuk menyampaikan Islam, menyampaikan Islam, cerita tentang Islam, tentang prinsip, tentang akhlak Islam ni macam mana, tentang larangan Allah SWT apa benda yang halal, apa benda yang haram. Tak kisahlah apa pun status kita ataupun pekerjaan kita. Kalau kita guru, kita cerita ke anak murid kita kan, dengan orang yang selalu kita jumpa. Kalau kita sebagai kalau di Mesir kan, kalau kita ahli bait, so kita sampaikan Islam ni kepada ahli bait ni, ahli rumah kita. Kalau kita sebagai pimpinan, kita berdakwah kepada ahli kita. Jadi tak kisahlah apa pun medium ataupun pekerjaan kita, tetap keutamaan kita adalah untuk menyampaikan Islam.
Kita ambil macam mana sifat Rasulullah ni sentiasa memanfaatkan medium yang ada untuk menyebarkan Islam. Okay, seterusnya, peringatan seterusnya, ihda asyrata sanah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi yu'ani min hayatin la rahatan fiha wala istiqrar tatarabbas Quraisy fi kulli daqiqah minha biqatlihi wa tasubbu alaihi alwanan min al-mihan wasyada'id fala yanqusu dhalika shay'an min azimatihi wala yud'ifu shay'an min quwwatihi wa sa'yihi. Selama 11 tahun Rasulullah mula berdakwah, bermula daripada berdakwah secara rahsia, kemudian selama 3 tahun, kemudian disambung dengan dapat arahan untuk berdakwah secara jahar, kemudian pelbagai lagi dugaan dan cabaran kepada Rasulullah. Rasulullah tetap meneruskan, tetap bersemangatlah meneruskan perintah Allah SWT untuk menyampaikan dakwah. Syekh sebut kat sini, kehidupan Rasulullah ni tak ada kerehatan, la rahatan fiha wala istiqrar, tak duduk diam, sentiasa mencari peluang macam mana nak sampaikan dakwah Islam, macam mana nak pastikan umat aku ni selamat daripada kesyirikan. Dalam masa sama sebenarnya Rasulullah merisikokan diri Rasulullah dengan apa? Kerana orang-orang Quraisy ni sentiasa cari peluang macam mana nak bunuh Nabi, macam mana nak sakiti Nabi, untuk semata-mata untuk menghalang Nabi daripada menyampaikan agama Islam. Okay. Lepas tu kita terus ke surat 118, sambung kan. Samanun minal jihadi wa sabri wa ta'ab wa khawdi syada'id kana min sahli jiddan ala Allah azza wa jalla ayyuqima da'aim al-mujtama' al-islami bidunihi. Nak kata hasil daripada jihad Rasulullah, kesabaran Rasulullah, keletihan Rasulullah dan ujian-ujian yang dihadapi, sebenarnya Allah SWT boleh je mudah-mudah nak bagi ataupun nak membentuk satu masyarakat yang benar-benar menerima Islam. Maksudnya Rasulullah tak payah nak bersusah payah pun, sebenarnya Allah Ta'ala boleh je nak tentukan masyarakat ini terus beriman, tak ada lagi kesyirikan, semua berakhlak mulia, tak ada yang mencuri, tak ada yang berzina, kan? Tapi disebutkan itu bukan sunnatullah Allah Ta'ala kepada hambanya, walakin tilka ya sunnatullah fi ibadih. Tapi sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada hambanya adalah arada ayyatahaqqaqa fihim at-ta'abbud lahu ikhtiyaran kama tahaqqaqat fihim sifatul ubudiyah lahu ijbaran. Allah Ta'ala nakkan bahawa penghambaan hamba-hambanya kepada Allah SWT secara pilihan, bukan secara paksaan. Wala yatahaqqaqu at-ta'abbud biduni badlil juhdi. Tidak akan terlaksana erti penyembahan, erti pengabdian diri kepada Allah Ta'ala ni, melainkan dengan mengorbankan sesuatu. Kalaulah Allah Ta'ala terus bagi kemenangan, kemudahan dalam dakwah Nabi, maka kita tak susah, seorang hamba ni susah nak rasa ta'abbud kepada Allah Ta'ala, sebab dia dapat mudah, kan. Dia tak perlu nak bersusah payah, tak perlu nak rasa sakit, tak perlu nak keluarkan harta, tak perlu nak tinggalkan keluarga semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jadi tidak akan rasa kelazatan dalam beribadah, kan. Wala yumahisu as-sadiq minal munafiq biduni azabin au istishhadin. Dan tidak akan terbukti siapa yang benar-benar beriman, siapa yang orang yang benar-benar tasdik kepada Allah, untuk dibezakan dengan orang-orang munafik tanpa adanya kesakitan ataupun kepayahan. Bila ada ujian, baru akan terbukti siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik kepada Allah SWT.
walaysa minal adli ay yaksiba al-insan al-ghanam duna ay yabzula ala dhalika syai'an minal gharam. Dan sebenarnya tidak adil jika seorang manusia ni dia dapat sesuatu tapi dia tidak mengeluarkan sesuatu, dia tidak mengorbankan sesuatu. Macam kalau kita buat bisnes pun lah, kalau kita buat bisnes pun kita perlukan modal sebelum kita dapat keuntungan. Dia kalau kita dapat modal, kita dapat keuntungan tanpa kita mengeluarkan modal, kena cek balik kan. Mesti ada benda yang tak betul lah yang berlaku kan, kalau dalam sistem inilah perniagaan. Sebab tu Allah Ta'ala nak atas sifat adil Allah SWT ni, orang mukmin yang nak berbisnes dengan Allah Ta'ala, yang nak berjual beli dengan Allah Ta'ala, yang tinggi ikhtiar dia, yang tinggi usaha dia, maka dia akan dapat keuntungan yang lebih, sama ada di dunia maupun di akhirat. Min ajli dhalika kallafallahu al-insan bi amrayni isnaini. Maka daripada itu Allah Ta'ala mewajibkan ataupun meletakkan dua perkara untuk mentaklifkan kepada hamba-Nya. Yang pertama adalah iqamah syariatul Islam wa mujtami'ahu, iaitu menegakkan syariat Islam dan masyarakatnya. Untuk membuktikan kehambaan kita pada Allah Ta'ala, tugasan yang Allah letakkan adalah yang pertama, untuk kita menegakkan syariat Islam dan sebuah masyarakat yang benar-benar melaksanakan Islam. Kemudian yang kedua, asiru ila dhalika fi tariqi syaikah mujahidah wairah mu'badah. Dan Allah Ta'ala menjadikan jalan ataupun wasilah untuk kita melaksanakan yang pertama tadi, untuk melaksanakan syariat Allah tu adalah satu jalan yang susah, dan penuh dengan ujian lah. Seterusnya, wal'an fal nata'ammal fi hadhihi thimar allati akhadhat tabdu ala ra'si 11 sanah min da'wati Rasul alaihi salatu wassalam wa tabi'atiha wa kaifiyah numuha. Kemudian Syekh Muhammad Said letakkan pula apa antara tanda-tanda ataupun hasil selepas daripada 11 tahun perjuangan dakwah Nabi ni, dan dari segi sifat dan tabiat dakwah tersebut. Awalan, ja'at hadhihi thimar al-muntazirah min kharij Quraisy ba'idah an qaumihi alaihi salatu wassalam ala raghmi min jiwarihi ma'hum wa ihtikakihi bihim. Falimadha? Yang pertama sekali disebut kejayaan yang datang ni, kejayaan dalam dakwah kan, sehingga mampu membentuk satu kumpulan yang benar-benar menunjukkan komitmen terhadap Islam, iaitu orang yang, golongan yang telah berbai'ah tadi, adalah datangnya daripada kharij Quraisy. Maksudnya bukan orang Quraisy, tapi orang di luar Mekah. Sedangkan selama 11 tahun Nabi berdakwah ni, banyaknya adalah di kalangan orang-orang Quraisy Mekah. Qulna fi awail hadzal kitab laqad iqtadat hikmatullah al-bahirah an tasira ad-da'wah al-islamiyah fi sabili la tada' ayu syakkin lil muta'ammil fi tabi'atiha wa masdariha hatta yusahil iman biha. Okay. Jadi sebenarnya menjadi satu persoalan dalam sepanjang Nabi berdakwah, dan banyak daripada kerja-kerja dakwah Nabi ni adalah berlaku di Mekah. Tapi macam mana golongan yang benar-benar komitmen dengan Islam tadi adalah datangnya daripada orang Ansar, maksudnya golongan Madinah kan. Jadi sebenarnya disebut itu adalah hikmah daripada Allah SWT. Macam tu juga dengan persoalan sebelum ni lah, yang dalam bab-bab sebelum ni disebut Rasulullah ni adalah orang yang nak membawa dakwah, tapi Allah SWT memilih Nabi
ataupun utusannya di kalangan orang yang ummi. Kalau tengok baris yang ketiga tu, min ajli dzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummiyan la yaqra wa la yaktub. Rasulullah ni seorang yang ummi, yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Okey, ayat seterusnya, wa min ajli dzalika bu'itha fi ummatin minal ummiyin alladzina lam yaqtabisu hadara wa lam yu'rafu bimadaniyah aw thaqafah muayyanah. Wa min ajli dzalika ja'alahu Allah mithalul khuluq al-karim wal amanah wan nuzahah. Jadi kalau senang mudah ceritanya, Syekh nak beritahu kenapa sepanjang dalam dakwah Nabi ni banyak berlaku perkara yang sebenarnya di luar jangkaan akal kita. Kalau ikut logik, kalau Allah SWT nak pilih orang yang nak bawa agama dia, mestilah pilih orang yang berilmu, maksudnya yang ada latar belakang yang baik lah. Latar belakang baik menurut logik akal manusia. Tapi Allah Ta'ala memilih seorang yang ummi. Sebenarnya hikmahnya adalah untuk menjaga Islam. Untuk menjaga Islam. Sebab Allah Ta'ala tahu musuh-musuh Islam ni, ataupun kalau kita hari ni orientalis kan, orientalis ni dia mengkaji sirah untuk mencari kelemahan dalam dakwah Nabi ni, untuk kecam semula Nabi Muhammad SAW. Jadi bila mana Nabi ni datang dari kalangan seorang yang ummi, jadi mereka ni tak boleh nak menuduh Nabi, agama yang Nabi bawa ni adalah rekaan Nabi, adalah hasil daripada kebijaksanaan Nabi. Sedangkan Nabi ni ummi. Jadi kat situ membuktikan bahawa agama ni adalah benar-benar daripada Allah SWT, bukan rekaan manusia. Kemudian benda kedua yang menjadi persoalan, kenapa dipilih golongan masyarakat Arab Quraisy untuk menerima Islam, untuk menjadi orang pertama menerima Islam? Kenapa tidak dipilih pada waktu tersebut dah ada satu negara yang dah siap bertamadun dan dikenali dengan kekuatannya dan sebagainya, iaitu negara Rom dan Parsi? Tapi kenapa memilih golongan yang tak tahu tentang kemodenan, tak tahu tentang kemajuan kan? Jadi kat situ pun disebutkan ada hikmah daripada Allah SWT, nak menunjukkan bahawa kemajuan yang sebenar adalah bukan kemajuan dari segi materialistik. Memang orang Rom dan Quraisy ni maju dari segi ketenteraan, dari segi ekonominya, tapi mereka ni sangat gagal dari sudut akhlak dan masyarakat. Jadi datangnya Rasulullah SAW yang menjadi tauladan kepada seluruh umat manusia dari segi amanahnya, dari segi kepribadian Nabi, dan menunjukkan kemajuan di sisi Islam adalah dari sudut akhlak dan iman. Akhlak dan iman, bukanlah dari sudut materialistik. Wa min ajli dhalika iqtadat hikmatullah azza wa jalla ayakun ansarihi al-awwal min ghairi bi'atihi wa qawmihi hatta la yazunnu zana bi anna da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat fi haqiqatiha da'watan qaumiyah. Dan lagi satu hikmah kan, kenapa orang yang pertama yang bersama dengan Rasulullah, yang betul-betul komitmen dengan Rasulullah ni bukan daripada kaum Rasulullah, nak menunjukkan bahawa dakwah yang Rasulullah bawa ni adalah bukan dakwah qaumiyah, bukan dakwah yang berbentuk perkauman, hanya berfokus pada satu-satu kaum Quraisy kan, puak Rasulullah je. Bahkan sebenarnya agama yang Rasulullah bawa ni adalah agama untuk semua manusia. Jadi orang yang bersedia hatinya untuk menerima hidayah, walaupun dia bukan di kalangan keturunan Rasulullah, maka dia adalah lebih berhak. Jadi sebenarnya hikmah Allah ni adalah hikmah yang perlu kita ta'amul. Kita kena fikir dan hayati, baru kita akan jumpa hikmah Allah SWT kan. Kerana dia adalah di luar jangkaan pengetahuan akal manusia.
Okey. Itu kesimpulanlah untuk yang nombor 1. Kemudian kita pergi 119, poin yang kedua. Saniyan yatajalla lada at-ta'ammul fima sardanahu min kaifiyah bad'i islamil ansar. Anna Allah azza wa jalla qad mahada hayatil Madinah wa bi'atiha liqabulid da'wah al-islamiyah wa annahu kana fi suduri ahli al-Madinah tahayya'u nafsi liqabuli hadha ad-din fama hiya mazahir hadha tahayyu' an-nafsi. Yang kedua ni menggambarkan setelah mana 11 tahun perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dan bagaimana permulaan Islam orang-orang Ansar, maksudnya permulaan Islam di Madinah. Sebenarnya disebut Allah Ta'ala dan Allah SWT telah mempersiapkan negara Madinah itu sendiri dari sudut persekitaran, dari sudut kesediaan jiwa orang-orang Madinah untuk menerima Islam. Jadi sebut apa antara tanda-tanda persediaan jiwa, apakah antara tanda-tanda persediaan jiwa tersebut kan? Yang pertama, kalau kita tengok di Madinah ni, siapakah penduduk-penduduknya kan? Penduduknya di kalangan orang asal Madinah. Tu boleh tengok perenggan yang kedua. Laqad kana sukkanul Madinah al-Munawwarah khalitan min sukkaniha al-asliyin wahum al-Arab al-musyrikun wal-Yahud al-muhajirun ilaiha min atrafil jazirah. Penduduk asal Madinah ni adalah di kalangan orang Arab musyrik dan orang-orang Yahudi yang berhijrah ke Madinah. Dan orang-orang musyrik ni terbahagi kepada dua kelompok pula, kelompok Aus dan Khazraj. Kemudian orang Yahudi pula terbahagi kepada 3 kabilah, iaitu Bani Quraizah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Jadi waktu ni kondisi di Madinah, orang-orang Yahudi sentiasa meniupkan api permusuhan di kalangan orang Arab. Orang Arab, Aus dan Khazraj ni, diorang pernah bergaduh, disebut dalam sejarah kan, dalam sejarah, sehingga pernah sampai tempoh 120 tahun. Bayangkan bergaduh, berperang dalam masa 120 tahun sesama orang Arab. Dan sepanjang permusuhan yang berlaku antara orang Arab ni, Aus dan Khazraj, mereka ni meminta bantuan daripada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, di mana orang-orang Aus dia meminta bantuan ataupun membuat janji dengan Bani Quraizah, manakala kelompok Khazraj meminta bantuan daripada Bani Nadir dan Bani Qainuqa, yang sentiasa bergaduh sehinggalah di satu peperangan Mauqi'ah Bu'ath. Mauqi'ah Bu'ath ni adalah kira peperangan terakhir ataupun permusuhan terakhir di antara orang Aus dan Khazraj, kerana pada waktu dalam peperangan ni telah terkorban ramai di kalangan pembesar-pembesar mereka, sehingga akhirnya mereka ni selesailah pergaduhan antara mereka. Dan peperangan Bu'ath ni berlaku beberapa tahun sebelum Hijratul Rasul, sebelum Nabi Muhammad sampai ke Madinah. Jadi bila Aus dan Khazraj ni dah tak bergaduh kan, maksudnya dah reda, dan waktu ni lah berlaku pula pergaduhan ataupun permusuhan antara orang Arab dan orang Yahudi. Kalau sebelum ni orang-orang Yahudi melaga-lagakan orang Arab, Aus dan Khazraj, tapi setelah ramai dah terkorban, berlaku pula pergaduhan antara orang Yahudi dan orang Arab. Sehingga apa, orang-orang Yahudi ni dia suka mengugut orang-orang Arab yang mengatakan tak lama lagi akan datang seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT, dan kami ni adalah orang yang akan bersama dengan Nabi tersebut untuk mengalahkan korang, orang-orang Arab, dan kami akan hapuskan orang-orang Arab ni seperti mana terhapusnya kaum Iram dan Aid. Jadi diorang asyik ulang benda ni lah. Nanti Nabi akhir zaman datang kan, dan kita orang ni bersama dengan Nabi untuk hancurkan kalian. Jadi kata-kata orang Yahudi ni menjadi buah mulut di Madinah,
dan menyebabkan orang-orang Arab Madinah ni tertunggu-tunggu siapa Nabi tersebut. Tertunggu-tunggu siapa Nabi yang dimaksudkan oleh orang Yahudi ni. Jadi kat situ sebenarnya memberi satu perasaan orang-orang Arab ni yang diorang pun tak sampai Islam lagi, tapi dah menjadi tertunggu-tunggu kedatangan Nabi disebabkan orang-orang Yahudi tadi. Jadi ini adalah salah satu sebenarnya susunan daripada Allah SWT sendiri untuk menyiapkan hati orang-orang Madinah untuk menerima Islam tak lama lagi kan. Okay. Seterusnya poin yang ketiga, fi bai'atil aqabah al-ula kana qad tamma Islam adadun min kibari ahli Madinah kama dzakkarna fa kaifa kanat surah islamihim wa ma hiya hududu mas'uliyatihim allati hammalahum al-Islam iyyaha. Poin yang ketiga ni sebut dalam perjanjian Aqabah yang pertama telah Islam beberapa daripada kalangan pembesar-pembesar Madinah. Dan Syekh datangkan persoalan bagaimana sebenarnya sejauh mana keislaman mereka dan apakah tanggungjawab yang dipikul oleh mereka tadi. Laqad ra'ayna anna islamihim lam yakun mujarrad nutqi bisyahadatain. Kita menyaksikan bahawa keislaman orang-orang yang berbai'ah tadi, orang-orang daripada Madinah tadi berbai'ah, bukan hanya menuturkan syahadah, 2 kalimah syahadah, balkana islamihim wal jazam al-qalbi wa nutqu al-lisani bihima. Bahkan sebenarnya Islam mereka ni adalah Islam yang sangat kuat di dalam hati mereka dan dituturkan dengan lisan mereka. Summa iltizaman bil bai'ah allati akhadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian iltizamnya mereka ni sehingga dengan sepenuh hati berbai'ah dengan Rasulullah SAW untuk menjadikan cara hidup mereka keseluruhannya adalah mengikut kepada celupan Islam. Ayyan sabigha sulukihim bisibghah al-islamiyah an tariqi tamasuk binuzumihi wa akhlaqihi wa ammah mabadi'ihi akhadha alaihim alla yushriku billahi syai'a wa la yasriqu wa la yaznu wa la yaqtulu awladahum wa la ya'tu bi buhtanin yaftarinahu baina aydihim wa arjulihim wa la ya'saw Rasulullah fi ayyi ma'rufin ya'muruhum bih. Mereka ni sanggup ataupun bersedia untuk berjanji dengan Rasulullah untuk hidup mereka ni adalah hidup mengikut kepada selupan Islam. Kalau dalam surah Baqarah Allah SWT sebut apa? Sibghatallah wa man ahsana minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallah di situ bermaksud syariat Allah Ta'ala, celupan Allah Ta'ala. Dan mereka ni bersedia untuk menjadikan keseluruhan daripada hidup mereka ni mengikut kepada acuan Islam. Dan sebenarnya ketika mana mereka ni berbai'ah dengan Rasulullah, bukan hanya mereka ni mengisytiharkan keislaman mereka, bahkan mereka ni mengisytiharkan bahawa mereka ni sepenuhnya menolak pemikiran-pemikiran jahiliah, kerana isi-isi dalam bai'ah Aqabah ni adalah bertentangan dengan pengamalan dan kepercayaan masyarakat Arab jahiliah. So tengok perenggan yang kedua, wa hadhihi hiya ahammu ma'alim al-mujtama' al-islami alladhi bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insya'ihi falaysat muhimmatihi ay yulqina an-nas kalimatu syahadah thumma yatrukuhum yuraddidunaha bi afwahihim wa hum 'akifuna 'ala inhirafatihim wa baghihim wa mafasidihim. Disebut di antara keistimewaan masyarakat Islam ni
ataupun keuntungan menjadi masyarakat Islam ni adalah ketika mana Rasulullah ni diutuskan bukan hanya untuk mengajar mengucapkan syahadah. Bahkan Rasulullah mengajar kepada mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Walakin zalika li'anna at-tasdiq biwahdaniyatillah wa risalati Muhammad wal miftah wal wasilah liiqamatil mujtama' al-insani wa tahqiq nuzumihi wa mabadi'ihi. Sebut tauhid kepada Allah SWT dan kepada risalah Rasulullah SAW adalah kunci untuk mendirikan masyarakat yang muslim dan untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang serta prinsip Islam. Asas dia adalah tauhid kepada Allah Ta'ala dan kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok maksud tauhid ni, kalau secara ringkas lah, sehingga kita ni meyakini bahawa autoriti ni hanya pada Allah SWT. Autoriti untuk kita taat, autoriti untuk kita berikan sepenuhnya penyerahan diri kita adalah kepada Allah SWT. Contoh macam kalau kita contoh dalam satu syarikat kan, dan syarikat ni kalau kita tanya pekerja dia siapa yang paling berautoriti kan dalam syarikat ni, mesti dia akan sebut bos dia kan, bos dia. Dan bila dia seorang pekerja yang betul-betul faham dan betul-betul membuktikan lah bahawa dia adalah seorang pekerja yang baik, maka dia akan ikut segala peraturan dan ketetapan daripada bos dia. Tapi hari ni kita tengok kalau dalam satu syarikat, kalau dia pekerja tapi dia buat peraturan sendiri. Kalau peraturan datang masuk masuk kerja punch card pukul 7, tapi dia buat peraturan sendiri pukul 8.30. Pukul 8.30 dah boleh punch card. Sebenarnya kalau ikut undang-undang manusia ni mungkin dia kena buang kerja lah, dah kena buang kerja. Macam tu juga kalau situasi kita hari ni, masyarakat hari ni dia dia yakin bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan dia. Allah Ta'ala ni berautoriti dalam kepada semua makhluk. Tapi dari segi perlakuannya menunjukkan bahawa dia tidak benar-benar menjadikan Allah Ta'ala sahaja yang berautoriti. Hukum dan undang-undang Allah sahaja yang berautoriti di atas muka bumi Allah Ta'ala. Sebab tu ada di antara masyarakat hari ni berani untuk buat satu cipta undang-undang baru kan, undang-undang manusia yang berlawan dengan syariat Islam, mencipta pemikiran-pemikiran yang songsang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kita ni ibarat melawan Tuhan kita sendiri kan. Okay. Itu ringkas daripada poin ketiga ni menunjukkan golongan yang berbai'ah dengan Nabi dalam bai'atul Aqabah pertama adalah satu golongan yang sangat kuat dari segi Islamnya, dari sudut keyakinan dan dari sudut tindakannya, sehingga mereka ni berjaya mengislamkan lagi beberapa orang daripada kalangan kaumnya di Madinah, sedangkan waktu tersebut Rasulullah SAW belum sampai lagi di Madinah. Kemudian usaha yang terakhir 121, poin yang terakhir, ma min raib anna Rasulullah SAW kana huwa al mutakaffilun bi'abi dakwah ila dinillah idh huwa rasulihi ila nas kaffah fala budda lahu min tablighi dakwah rabbahu.
Dan tidak kita ragui lagi lah bahawa Rasulullah SAW ni adalah orang yang bertanggungjawab dalam membawa dakwah kepada agama Allah SWT, dan menjadi tanggungjawab Rasulullah untuk menyampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Ana untuk yang poin ni ana fokuskan pada perenggan yang terakhir tu, yang bawah sekali. Falaisat muhimmah ad-da'wah al-islamiyah waqafan ala rusul wal anbiya wahdahum wala khulafaihim wa warasatihim al-ulama alladhina ya'tu min ba'dihim. Syekh tutup bahagian pengajaran ni dengan satu peringatan bahawa kewajipan dakwah Islamiah ni, dakwah Islam ni tidak hanya terletak kepada rasul, para rasul dan para nabi, bahkan tidak juga kepada para khulafa ataupun para ulama. Wa innamad da'wah al-islamiyah juz'un la yatajazza min haqiqatil Islam nafsuhu. Bahkan sebenarnya dakwah Islam ni adalah sebahagian daripada hakikat Islam itu sendiri. Fala manasun wala mufirun likulli muslim minal qiyam bi Maka bila disebutkan dakwah Islam ni adalah sebahagian daripada Islam, maka tidak boleh nak melepaskan diri kan. Semua orang Muslim tidak boleh lepaskan diri ataupun lari daripada tanggungjawab dakwah. Bermaksud semua orang Islam adalah orang yang memikul tanggungjawab dakwah. Itu adalah peringatan daripada Syekh Muhammad Sa'id lah untuk yang terakhir. Dan disebut juga wa min huna ta'allam annahu la ma'na wa la makanun li kalimati rijaluddin. Satu kalimah yang ditimbulkan ahli agama dalam kalangan masyarakat Islam. Sebenarnya Syekh sebut perkataan ini tidak sepatutnya wujud, mengkategorikan siapa ahli agama dalam kalangan orang Islam. Sebab fal muslimun kulluhum rijalu li hadzal din. Semua orang Islam adalah ahli agama kepada agama Islam. Semua orang Islam adalah ahli agama kepada agama Islam, bermaksud dia semua yang mengucapkan syahadah ni mempunyai tanggungjawab untuk membawa agama Islam, untuk berdakwah. Dan Allah SWT membeli jiwa mereka yang orang-orang mukmin yang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan agama Islam. Ishtara minhumullah arwahihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah yaskharunaha fi sabili iqamati dinihi wa nasri syari'atihi. Dan Allah Ta'ala membeli jiwa-jiwa orang yang beriman dengan jiwa dan harta mereka dan menggantikannya dengan syurga, dengan syarat mereka ni bersedia untuk menjadi golongan yang mempertahankan agama dan memenangkan syariat Islam di atas muka bumi Allah SWT. Okay. Jadi itulah yang terakhir daripada pengajaran yang didatangkan oleh penulis untuk bab Bai'atul Aqabah Al-Ula. Jadi mudah-mudahan sama-sama memberikan kita satu suntikan semangat lah, mengambil semangat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan keseriusan mereka serta komitmen mereka dalam menjaga agama Islam. Dan satu doa Nabi kan, ketika mana Nabi dalam peristiwa hijrah ni, Nabi sebut Allahumma la aisha ila aishal akhirah. Doa ni kita boleh amalkan lah ketika mana kita rasa lemah ataupun kita rasa hati kita ni dah terikat dengan dunia kan, terikat dengan dunia berbanding melaksanakan tanggungjawab kepada agama kita. Maka doalah kan bahawa sesungguhnya tiada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Allahumma la aisha ila aishal akhirah. InsyaAllah sekadar itu sahaja untuk kelas kita untuk siri kali ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat lah, walaupun
Kalau tak dapat sikit, dapat banyak. Dan mudah-mudahan kita dapat beramal sama-sama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.